Allahu 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 Allah. Mari sama-sama kita perhatikan apakah ringkasan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Pada ayat 231 hingga 232 Allah membawakan kepada kita sambungan daripada semalam kewajipan lelaki terhadap pasangannya pada isterinya yang diceraikan, yang ditalak dan hak perwalian untuk nikah. Ya, itu ada pada ayat 231 32 dan kemudian pada ayat 233 ya, ketika sudah berpisah tersebut, apakah kewajipan yang perlu diberi perhatian oleh si suami, dan kita bercakap tentang satu hukum namanya ar-radha'ah ya, tentang menyusui bayi, masa penyusuan dan nafkah anak ya. Jadi ini yang kita perlu beri perhatian, dua perkara yang akan kita lalui pada 3 ayat. 3 ayat panjang sahaja. Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة
وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم Dan mari sama-sama kita perhatikan resolusi kita pada hari ini. Pada ayat 231 memberi panduan kepada kita ketika menguruskan sesuatu konflik dalam keluarga, jangan olok-olokkan ayat Allah dalam keluarga. Ya, maksudnya ketika Allah memberi kepada si suami itu hak untuk menjatuhkan talak, jangan diolok-olokkan, ataupun kalau si isteri mengingatkan kepada si suami ingatkan pada si isteri untuk bertakwa, jangan dimain-mainkan. Yang pertama. Yang kedua, perbanyakkan memperingati nikmat besar dari Allah, Quran dan Sunnah bagi menguruskan keluarga, kerana kalau si suami, si isteri meletakkan nikmat paling besar, kami boleh baca Quran, kami boleh ingat Allah semula selama hari ini walaupun tidak setiap hari, itu adalah nikmat besar yang perlu dikekalkan agar yang pertelingkahan kecil-kecil itu dapat dilihat sebagai kecil dan tidak membawa kepada perpisahan. Dan yang ketiganya, fahami hak susuan bagi ibu atau isteri dengan baik. Lantaran apa? Lantaran ibu inilah yang akan mendidik sampai ke syurga. Pada halaman ini sebenarnya satu perkataan yang kita ingin ambil sebagai kefahaman kita pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan arafa. Arafa yang membawa pada perkataan ma'ruf yang kita tengok pada ayat 232 atas sekali itu Ustaz, ya, ada bi ma'ruf, kemudian bawah tu ada bi ma'ruf, kemudian bawah lagi kalau kita pergi kepada ayat yang ke-232 ada juga bil ma'ruf ya, bila mereka dah redha. Ma'ruf ni maksudnya apa? Yang dimaklumi secara uruf ya, maksudnya kalau maksudnya suami isteri itu dia dah tahu dah, biasanya komunikasinya panggil cara cakap begini ya, ataupun duit belanja je begini, yang biasa. Tak adalah pula okey bang, kalau abang nak ambil saya balik, lepas ini mesti atas atas meja mesti ada burger, ada ayam goreng, ada ini, yang makan sekadar nasi dagang je bang tak cukup bang. Jangan pula begitu ya. Itu maksudnya bukan makruf. Maknanya lain macam tu. Lain macam. Bukan kebiasaan. Dia sekadar lepas ni dalam akaun saya mesti ada 6 digit baru saya boleh saya terima bang. Kalau sekadar 2 digit maksudnya ataupun 1 digit abang boleh cari orang lain. Yang itu maksudnya dia ada diganggu oleh orang lain lah tu. Berkenaan dengan hukum tajwid yang ingin kita kongsikan pada hari ini, banyak yang telah kita pelajari, dan hari ini kita nak menyambung lagi adab-adab dalam membaca Al-Quran, ataupun kita kata kelebihan dan sebagainya. Yang kita nak kongsikan pada hari ini iaitulah tentang Al-Quran, pembaca Al-Quran, fadilat ataupun kelebihan yang diperolehi
apa nama ni pembaca Al-Quran yang diperolehi. Yang kita nak kongsikan hari ini itulah orang yang membaca Al-Quran. Fadilat orang yang membaca Al-Quran yang ke-9 iaitulah diharuskan cemburu terhadap orang yang mahir dengan Al-Quran. Hadis Imam Bukhari iaitulah menyatakan 2 golongan yang diberikan harta diinfakkan pada jalan Allah, dan orang yang diberikan kemahiran dengan Al-Quran dan juga sunnah atau hadis Rasulullah SAW, mereka mengamalkannya dan menyebarkan ilmu tadi. Itu yang pertama. Dan yang ke-10 iaitulah orang yang mahir dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, iaitulah merupakan orang yang mendapat perniagaan yang menguntungkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-29 surah Fatir, orang yang mahir dengan Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, mendirikan salat, menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka, sama ada secara sembunyi ataupun terang-terangan, dengan mengharapkan daripada amalannya demikian sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Takkan rugi. Tak akan rugi, Ustaz. Lagi banyak kita baca lagi untung, lagi banyak kita faham lagi untung. Betul. Dan sebenarnya kalau ada yang bertanya apa, ada bisnes ada untung ada rugi Ustaz ya, tapi sebenarnya dengan Al-Quran ini tak mungkin rugi. Tak mungkin rugi. Kerana apa? Dia yang tak baca rugi. Yang tak baca rugi. Confirm rugi. Confirm ya. rugi.